A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 134. Surah Al-A'raf ayat 134. Sebelum itu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 132. Okey, pengajaran daripada ayat 132. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Yang maksudnya, mereka berkata, Fir'aun dan pengikutnya berkata kepada Musa AS, mahma ta'tina bihi, apa saja yang kamu bawa datang kepada kami daripada tanda-tanda kebesaran Allah, yang bagi mereka itu adalah sihir. Yang kata mereka, dengan tujuan untuk kamu menyihir kami dengan sihir itu, maka kami pasti tidak akan beriman kepada engkau. Pengajaran ayat 132. Pertama, manusia menolak kebenaran dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kerana bukti kebesaran Allah tidak jelas atau terlalu sedikit, tetapi disebabkan kesombongan manusia yang enggan tunduk kepada kebenaran. Walaupun bukti kebenaran terlalu jelas dan banyak. Yang kedua, sesiapa yang menolak kebenaran yang buktinya cukup jelas dan banyak, dia menyerupai Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Yang ketiga, kewajipan para nabi dan para pendakwah hanyalah menyampai dan menjelaskan bukti-bukti kewujudan Allah dan kebesarannya. Dan bukan wajib ke atas mereka
memastikan orang yang didakwah itu beriman kepada Allah. Ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maksud dia, lalu kami utuskan ke atas mereka, iaitu Fir'aun dan pengikutnya, tufan, banjir yang besar, wal jarad, belalang, wal qummal, dan kutu ataupun lalat yang halus, wad dafadi', dan katak, wad dam, dan darah, ayat sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, mufassalat, yang jelas, bukti yang cukup jelas, fastakbaru, lalu mereka tetap sombong, dan sebabnya mereka adalah kaum yang berdosa. Pengajarannya, pertama, rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang kufur dan sombong kepada kebenaran. Iaitu Allah tetap masih memberi peluang kepada mereka dengan cara Allah menurunkan azab sedikit demi sedikit agar mereka sedar dan kembali beriman kepada Allah. Yang kedua, kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang boleh menyeksa dan mengazab manusia yang begitu ramai dan kuat hanya dengan makhluknya yang kecil dan halus. Seperti air, belalang, kutu, katak, dan sebagainya. Yang ketiga, punca utama manusia terus dalam kekufuran ialah sifat sombong. Iaitu enggan tunduk kepada kebenaran demi untuk kepuasan nafsu mereka sendiri. Yang keempat, semakin banyak manusia melakukan dosa, semakin keras hatinya dan semakin susah untuk mereka tunduk kepada kebenaran. Okey, cukuplah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 134. Ayat 134 kaitan dengan ayat yang lepas ialah setelah Allah
memberi amaran kepada Firaun dan kaumnya, pengikutnya, dengan menurunkan 5 bentuk azab. Setiap azab itu, kalau ikut ahli tafsir, diasingkan satu demi satu supaya mereka sedar dan kembali kepada Allah. Apa bentuk 5 azab itu? Pertama, banjir, taufan. Yang kedua, belalang. Yang ketiga, kutu ataupun lalat yang halus. Yang keempat, katak. Yang kelima, darah. Semua itu walaupun nampak macam kecil, tapi bila dah masuk dalam semua tempat, dalam rumah, dalam bilik, bawah kain selimut, semua ada katak, ada belalang, menyebabkan hidup mereka terseksa. Jadi ada pendapat yang mengatakan mufassalat dalam ayat 133 ialah Allah turunkan satu demi satu. Itu makna mufassalat. Mula-mula Allah turunkan taufan selama 1 minggu. Bila mereka tak tahan, mereka jumpa Nabi Musa AS dan merayu pada Musa supaya Musa berdoa kepada Allah supaya dia angkat azab tersebut. Lepas tu dia angkat sebulan. Mereka kembali kepada kufur semula dan Allah turun azab yang kedua iaitu belalang, dan begitulah seterusnya. Okey, setelah 5 azab, bentuk azab yang Allah timpa pada Firaun dan kaumnya, maka sambungan ayat ni azab yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma, dan ketika mana waqa'a telah menimpa alaihim, ke atas mereka, ar-rijzu mana azab. Okey, ahli tafsir berbeza pendapat tentang ar-rijzu dalam ayat ni. Pendapat pertama mengatakan azab di sini ialah 5 azab yang disebut sebelum ini, iaitu taufan, katak, kutu, belalang dan darah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bukan yang 5 tapi yang ke-6, iaitu taun. Sebab dalam bahasa Arab ar-rijzu juga dinisbahkan kepada taun. Ar-rijzu ialah at-taun, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih. Hadis. Dalam hadis yang sahih, Nabi sebut rijzu itu ialah taun. Jadi kalau ikut pendapat yang kedua, rijzu ialah taun, makna ini azab yang keberapa? Yang ke-6. Kita baru berapa azab? Satu kan, COVID-19 kan? Baru satu kan? Banjir itu macam tak kena pada semua. Okey, hadis ni hadis muttafaqun alaih. Daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi. Daripada bapaknya, iaitu Amir meriwayatkan daripada bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu sami'ahu, bahawa dia mendengarnya, bapaknya yas'al, dia mendengar bapaknya bertanya Usamah bin Zaid, as-sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ta'un. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Usamah, adakah kamu pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'un, tentang ta'un? Faqala Usamah, lalu berkata Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni siapa? Dengan Rasulullah. Apa hubungan dia dengan Rasulullah? Anak angkat lah.
bapa dia dipelihara oleh Rasulullah, Zaid bin Harisah. Okey, maka bila Usamah berkata, qala Rasulullah SAW, Usamah menjawab soalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Rasulullah pernah berkata, at-ta'un adalah ar-rijzu. At-ta'un adalah rijzun. Ta'un ialah salah satu daripada bentuk azab. Dan dalam tafsir mengatakan bila Allah timpakan ta'un kepada Firaun dan kaum dia, hari itu 70,000 mati sekaligus. Sebab ta'un ni kalau dia merebak, ramai yang akan kena. Dia tak macam COVID kan, COVID sikit-sikit je. Okey, kemudian ursila ala, ta'un itu adalah rijzun yang diutus, dihantar kepada Bani Israel, au ala man kana qablakum, ataupun dihantar kepada orang yang sebelum kamu. Kemudian kata Nabi, fa iza sami'tum bihi, apabila kamu mendengar dengan ta'un itu, bi ardin, berlaku di satu tempat, fala taqdumu alaihi, kamu jangan datang ke tempat itu. Wa iza waqa'ah, dan apabila berlaku ta'un itu di satu tempat, wa antum biha, dan kamu berada di tempat itu, fala takhruju, maka jangan keluar kerana nak lari daripada ta'un. Boleh? Jadi kalau ta'un berlaku di Bukit Jelutong, apa patut kita buat? Jangan beli tiket pergi bercuti ke Turki. Kalau ta'un berlaku di Turki, tiket dah beli nak pergi ke Turki, jangan pergi. Cancel. Okey. Kita balik pada ayat dia. Jadi rejuzu dalam ayat ini ada dua pendapat. Pertama, 5 azab yang lepas. Yang kedua, bukan azab yang ke-6, iaitu ta'un. Jadi tatkala menimpa kepada Fir'aun dan kaum dia azab iaitu ta'un, qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana, berdoalah lana, untuk kami, berdoalah untuk kami kepada siapa? Kepada Tuhan. Perasan tak? Siapa yang berhajat ni? Siapa yang berhajat? Siapa yang ditimpa musibah? Firaun. Musibah ni yang 5 dan yang ke-6 ni tak menimpa Bani Israel. Sebaliknya menimpa kepada Firaun dan kaum dia. Jadi yang ditimpa azab ialah Firaun dan kaum dia. Tapi mereka minta doa kepada siapa? Nabi Musa. Dan dia sebut pula suruh Musa minta pada Tuhan siapa? Ada kepelikan tak? Firaun kan mengaku dia Tuhan. Apa pengajaran kita dapat kutip di sini? Kalau kamu mengaku Tuhan, kenapa perlu pada Musa? Kan? Kenapa perlu pada doa Nabi Musa AS? Nampak sangat bahawa dakwaan Firaun adalah palsu. Dan nampak sangat rakyat yang menyokong Firaun adalah bodoh. Betul. Allah kata fastakhaffa qaumahu. Firaun memperbodohkan kaumnya, fa'ata'uhu. Lalu rakyatnya taat kepada Firaun. Dengan apa boleh Firaun perbodohkan rakyat dia? Sampai begitu sekali dia taat pada Firaun. Dia sembah Firaun. Dengan apa? Sihir. Sebab itulah dia cukup pertahankan tukang sihir ni. Dia sanggup bagi apa saja walaupun jawatan menteri kanan. Kalau mereka menang berlawan dengan Firaun. Sebab tukang sihir adalah bukan pertahanan utama kepada kerajaan Firaun.
Tapi sekarang kerajaan yang mana-mana yang zalim lah, mereka guna tak sihir untuk pertahankan kekuasaan mereka. Sihir mereka ialah duit ataupun pembangunan. Betul. Dengan duit manusia boleh kelabu, sama dengan sihir. Okey. Di sini juga pengajarannya apa dia? Kalau kamu rasa lemah sehingga minta pada Musa berdoa pada Tuhan, sepatutnya apa dia? Sepatut apa? Berimanlah kepada Tuhan Nabi Musa, betul tak? Kalau kamu yakin Tuhan Nabi Musa boleh menghapuskan azab ni, logiknya beriman kepada Allah, kamu berdoa sendiri. Nampak tak? Ini penyakit dalam masyarakat, termasuklah masyarakat kita, iaitu dia suka minta orang berdoa. Sedangkan orang tu dengan dia Tuhan yang sama tak? Tuhan yang sama. Kalau Tuhan yang sama, apa perlu kita minta pertolongan kepada orang? Boleh kita nak tawassul, tak ada masalah kan? Tapi kalau sentiasa bertawassul, itu menunjukkan apa? Kelemahan kita lah. Ustaz, saya memang banyak dosa. Kalau saya doa pun tak makbulkan. Kalau kamu banyak dosa, kewajipan kamu bertaubat. Bila kamu bertaubat, kamu menjadi orang yang kuat. Berdoalah bangun tengah malam. Betul? Jangan biasakan bergantung pada orang. Sebab dia dalam konteks ayat ni, yang bergantung pada Musa, yang bergantung pada Nabi ni siapa? Siapa? Fir'aun dengan kaum dia. Okey, berdoalah kepada Tuhan engkau bima, dengan apa yang dia janjikan, indaka, di sisi engkau. Maksudnya, dengan sebab Allah janji kepada engkau bahawa engkau adalah Nabi, doa engkau adalah makbul, maka tolonglah doa kepada kami. Boleh? Okey. Kemudian Firaun dengan kaum dia nak suruh Musa juga berdoa supaya azab tu diangkat oleh Allah. Maka dia pun buat perjanjian. Apa perjanjiannya? Lain. Pasti sekiranya kasyafta, engkau pada kasyafta dapat menghilangkan anna, dari kami, ar-rijza, azab ini. Apa janji Firaun dengan kaumnya? Lanu'minanna. Tengok bahasa Arab, dia guna asalnya nu'minu. Asal dia nu'minu. Kalau nu'minu makna kami beriman. Tapi Firaun dengan kaum dia nak meyakinkan pada Musa bahawa pasti dia akan beriman. Maka dia guna huruf taukid. Pertama, lam. Lam makna dia pasti. Yang kedua, nun taukid di akhir. Nun taukid itu makna dia syaddahkan. Lanu'minanna. Pasti sesungguhnya kami akan beriman. Kenapa Firaun dengan kaum dia menggunakan harfu taukid, penegasan? Kenapa? Sebab azab ni terlalu teruk sangat. Jadi dia rasa kalau azab tak diangkat ni memang matilah dia. Jadi dia nak juga Nabi Musa berdoa, maka dia gunakan harfu taukid. Pasti kami akan beriman. Laka, kepada engkau. Dan yang kedua, janji kedua, wala nursilanna, dan pasti nursilanna, kami akan membebaskan
ma'aka bersama engkau Bani Israel. Kenapa janji kedua ni? Sebab daripada awal lagi Musa bila berdakwah kepada Firaun, sebenarnya Musa ni dia bangsa apa? Jadi dia para nabi dahulu biasa diutuskan kepada kaum masing-masing. Jadi Musa diutuskan kepada Bani Israel. Tapi kenapa dia pergi berdakwah kepada Firaun? Firaun bukan daripada Bani Israel. Sebab Bani Israel ketika itu berada di bawah kuasaan Firaun. Bahkan Bani Israel dijadikan hamba oleh Firaun. Yang anak lelaki dibunuh. Jadi selagi mereka tak dibebaskan sebagai hamba, Nabi Musa tak boleh berdakwah. Jadi daripada awal lagi Nabi Musa minta pada Firaun, bebaskan Bani Israel. Biarlah mereka sembah Allah sahaja. Maka demi untuk mengelak daripada azab ini, Firaun dengan kaum dia berjanji. Pertama, kami akan beriman pada engkau. Yang kedua, kami akan memerdekakan Bani Israel. Di sini juga pengajaran. Nabi Musa nak sangat Bani Israel dibebaskan. Nabi Musa ada kepentingan tak? Tak ada. Ada tak Bani Israel bila dibebaskan, maka mereka akan bagi sesuatu pada Musa AS? Tak ada. Jadi pengajarannya, bila kita berdakwah jangan ada kepentingan. Kita berdakwah untuk merdeka manusia daripada menjadi hamba kepada manusia dan sehingga menjadi hamba kepada Allah. Dan kita akan dapat sebenarnya lebih besar daripada apa yang diberi oleh manusia. Okey. Ini janji ya. Agak-agak Nabi Musa berdoa tak pada Allah? Kalau ikut satu lagi pendapat, ini doa Nabi Musa yang keberapa ni? Yang ke-6 lah. Lepas turun musibah pertama taufan, mereka minta Musa berdoa. Musa berdoa, tapi mereka kufur lagi. Lepas tu belalang kan. Lepas tu jadi 5 kali, ini kali ke-6. Kalau kita duduk tempat Nabi Musa, kita berdoa tak kepada orang yang kafir, yang degil, yang keras kepala sampai 6 kali? Berdoa tak? Apa kita buat? Mampus kau lah kan? Tengoklah yang berlaku. Siapa yang seorang hina Nabi kan? Hina Islam, hina Allah, hina. Kita belum berdakwah pada dia. Apa yang dah kita buat dah? Dakwah pun tak, dakwah pun tak. Apa kita buat? Pukul sampai? Itu ajaran siapa tu? Siapa tak faham? Kita tak pernah rasa bersalah. Kenapa orang ni? Kita tak pernah rasa bersalah dan tak pernah berfikir, kenapa orang ni sampai begitu sekali biadab dengan Allah, biadab dengan Nabi Muhammad? Apa punca dia? Kita jarang berfikir kan? Mungkin tak ada siapa ustaz pergi berdakwah pada dia. Mungkin tak ada seorang pun penceramah yang pergi santuni, tanya apa masalah dia sebenar kan? Jadi akhirnya dia stres. Masalah kewangan, masalah keluarga. Lepas tu tengok pula ustaz-ustaz bergaduh sama sendiri. Kan ni dia kata Islam apa? Maka keluarlah perkataan yang tak elok. Maka sepatut yang pertama kita salahkan diri kita. Ni kalau dia maki Islam, lepas tu orang Islam pula pukul dia sampai berdarah. Agak-agak pandangan dia berubah tak pada Islam? Berubah tak? Macam betul je. Kan? Dia sebenar orang yang hina Nabi ni, saya nak tanyalah. Orang tu, orang lelaki tu, dia kata apa pada Allah? Ya kita pun tak jijik nak sebut kan. Tapi antara orang tu dengan Firaun ni, siapa lebih jahat? Firaun bukan kata Allah kata uduh, tapi dia kata aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Mana lagi teruk? Dia maki Tuhan dengan dia mengaku Tuhan. Tapi bila Allah perintah Musa pergi berdakwah pada Firaun, Allah kata tak, pukul dia sampai mati. Tak ada. Tak ada. Bahkan bila Allah turun azab kali pertama,
Dan Firaun minta Musa berdoa, Musa berdoa. Kali kedua, turun azab kali kedua, minta Musa berdoa, Musa berdoa. Sampai kali ke? Luar biasa tak? Tapi akhirnya Firaun beriman tak? Itu masalah dia. Jangan kata sebab dia jahat lah kita buat jahat pada dia. Tak. Tanggungjawab kita ialah berdakwah. Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Ali Imran. Fabima rahmatin minallah. Saya tak bagi ni. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Ali Imran. Ayat cari sendiri. Ha? 159. Ali Imran 159. Ali Imran 159. Okey. Allah kata apa? Daripada awal, fabima rahmatin minallah. Kita ambil pengajaran. Ini penting kita tadabbur Al-Quran kan. Bila tak tadabbur Al-Quran, hati kita jadi keras, akhlak kita jadi kasar. Walaupun kita solat, walaupun kita mendakwa kita cintakan Allah dan Rasul, tapi akhlak kita jauh sekali daripada akhlak Al-Quran. Sebab itulah Nabi kata bila ditanya pada Rasul, apa sebab utama manusia masuk syurga? Apa dia? Satu, takwa. Yang kedua, akhlak. Bahkan kadang-kadang orang tu mungkin dia buat maksiat, tapi sebab akhlak dia baik, kerana akhlak tu dia masuk syurga. Seperti pelacur. Akhlak dia apa dia? Berlemah lembut dengan siapa ni? Anjing. Okey. Cuba tadabbur ayat ni. Fabima maka bi ni makna bi sababiyah. Maka dengan sebab ma rahmatin, apa yang rahmat daripada Allah. Maka dengan sebab rahmat daripada Allah, linta lahum. Engkau ni tani engkau, iaitu Muhammad. Engkau berlembut kepada mereka, iaitu orang Quraisy. Macam mana Nabi berlembut dengan orang Quraisy? Sebab rahmat Allah. Kemudian Allah kata walau kunta, dan jikalau kunta. Apa makna kunta? Adalah engkau. Jikalau engkau fazan ialah kasar ataupun keras. Kasar dia dari segi apa ni? Mulut, tangan, pukul, mulut maki. Ghalizal qalbi, ada dua ni. Allah kata satu fazan, yang kedua ghalizal qalbi. Ghaliz mana keras ataupun kasar, tapi kasar apa ni? Qalbi, hati. Beza antara dua. Fazan ni kasar ataupun keras dari segi tindakan, mulut, kaki, tangan. Ghalizal qalbi makna hati. Ada orang dia mulut dia kasar, tangan suka pukul orang, tapi hatinya lembut. Ada kan? Ada? Ada ke tak ada? Tak ada ke? Dan contohlah, dia ni memang kasar, suka maki orang, tapi bila dia tengok orang miskin, dia tengok orang kena pukul, dia kesian je. Masa dia pukul orang, dia tak kesian. Dia tengok orang miskin, tengok orang sediakan, dia tersentuh hati. Ada kan? Ada. Dan ada juga terbalik. Mulut dia lembut je, pijak semut pun tak mati, tapi hati dia keras. Tak bagi belanja anak isteri, tak bagi orang miskin, dia kira diri dia je. Ada kan? Tapi mulut cakap lembut je, sampai kita tak dengar apa dia cakap. Tapi Nabi Muhammad ni dua-dua tak ada. Allah kata apa?
Kalau mulut kamu kasar, tangan kamu suka pukul, kan orang Badui kencing dalam masjid, sahabat nak pukul kan? Nabi tak pukul, Nabi tahan sahabat. Ada orang Badui tarik selendang nak minta duit daripada Nabi. Duit Nabi. Tarik selendang sampai berbakah kat leher. Sahabat nak pukul, Nabi tak pukul. Sebab apa? Engkau bukan fazzan. Dan hati Nabi ni terlalu lembut. Orang kafir baling batu pun Nabi boleh berdoa, ya Allah bagilah hidayah pada mereka. Kalau kamu tak ada dua ni, hati kamu fazzan, hati kamu khalis, tindakan kamu fazzan, apakah berlaku? Lam faddu min hawlik. Semua sahabat orang musyrik akan lari daripada engkau. Ni Allah kata min hawlik. Apa makna hawlik? Sekeliling engkau. Orang tak akan duduk dekat dengan engkau. Bila tu? Kalau kamu ada dua ni. Tapi sekarang sahabat suka tak duduk dekat dengan Nabi? Berhubung tak nak pergi rumah Nabi. Bahkan orang kafir bila pergi dengar cakap Nabi, tersentuh tak hati. Sebab apa? Sebab Nabi tidak ada dua ni. Kalau Nabi ada dua ni, semua pakat lari. Okey, saya nak tanya. Kebanyakan pendakwah, penceramah, ustaz kan? Ramai tak ada ni mulut kasar, hati keras? Ramai tak? Dan berlaku tak hasil tu, iaitu ramai orang lari daripada Islam? Betul? Orang tak suka pada Islam. Tama-tama baru je cakap kan, baru viral 5 minit kena pukul belasah dah. Pergi tanya dulu kan, kenapa kamu cakap macam ni, ada masalah apa yang boleh kami bantu kan? Betul tak? Okey. Kemudian Allah kata apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, bahkan berdoa kepada Allah, minta Allah ampunkan mereka. Subhanallah. Biasa kita minta doa, minta ampun untuk siapa? Jarang kita minta doa supaya Allah ampunkan orang-orang yang di luar sana, yang sentiasa dalam dosa. Allah kata apa? Wastaghfir lahum, minta ampunlah untuk mereka. Wasyawirhum, dan berbincanglah mereka dalam perkara, dalam apa-apa urusan. Ayat ni sebenarnya ada kaitan dengan peperangan Uhud. Ada tak sahabat yang ingkar perintah Nabi? Ada kan? Menyebabkan Nabi pun cedera dan sahabat 70 orang mati syahid. Maka Allah kata maafkan mereka dan minta ampun untuk mereka, dan bila berbincang panggil mereka sekali, minta pandangan mereka. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nampak tak ayat ni? Poin utama dia apa dah? Tarikan orang kepada Islam apa dah? Akhlak ni. Mulut jangan cakap huduh kan? Bila orang cakap berbeza je, dia mati kita. Babi, bodoh, wababilah, macam-macam. Ghalizal qalbi, hati tu keras. Jadi kalau perangai macam tu, mulut huduh, tindakan kasar, orang tak akan tertarik pada. Bukan kita. Allah kata siapa ni? Kalau Nabi Muhammad pun ada dua ni pun, orang akan lari. Kalau Nabi Muhammad, kalau kita, lagilah. Okey, tengok lepas Nabi Musa berdoa, apa berlaku? Falamma, maka tatkala kasyafna, kami hilangkan anhum, dari mereka ar-rijza ila ajalin, sehingga ajal. Ajal apa dia? Tempoh. Dalam bahasa ajal tempoh. Tapi kalau dimelayukan sebut ajal je, dia rasa takut dah. Dah sampai ajal saya kan. Ajal ni tempoh, sehingga tempoh hum, mereka balighuhu, akan sampai pada ajal itu, pada tempoh itu. Sampai padanya, iaitu pada ajal. Izahum,
Tiba-tiba mereka yang kusun. Yang kusun an-naqdu, naqdul ahdi. Mereka ingkar. Ingkar apa ni? Janji. Apa janji mereka? Mana Nabi Musa berdoa untuk kali ke-6 dan Allah kasyafna, Allah angkat azab ta'un tu, tapi akhirnya mereka membatalkan perjanjian. Beriman pun tak dan tidak merdeka, tidak bebaskan Bani Israel. Jadi Allah nak beritahu apa ni sebenarnya? Manusia bila terdesak dia akan janji apa saja. Demi untuk apa? Bukan untuk beriman kepada Allah, untuk bebas daripada azab tu. Dan dengan sangkaan mereka, lepas azab ni diangkat, tak ada azab yang lain dengan sangkaan mereka. Mereka lupa azab yang lebih besar menunggu mereka. Jadi perangai manusia samalah, kita pun sama kan. Bila sakit ke apakah, kita minta, ya Allah, bagilah sembuh. Lepas ni aku pergilah masjid. Kan? Memang nak pergi dia ni. Betul-betul nak pergi dia, ya Allah. Tengok-tengok, lepas seminggu sembuh, masjid tak sampai. Ke mana dia sampai? Turki. Turki sampai, ya. Saya ustaz tak boleh pergi ke Latar Debo ni, ya, sebab tak sihat. Tengok-tengok jumpa kat Medan, Indonesia kan. Dengan kursi roda tu, siap kursi roda tu. Tak ada. Yang ikut rombongan saya kursi roda tu boleh sampai. Jadi perangai manusia inilah. Satu lagi, cuba buka surah Luqman. Surah Luqman ayat 32 ke? Okey. 31 32. Okey. Cuba kita tadabbur dan ambil pengajaran. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Engkau ni siapa? Pertama Rasulullah, yang kedua siapa saja yang membaca ayat ni, khususnya umat Nabi Muhammad. Tidakkah engkau melihat annal fulka, sesungguhnya fulka apa dia? Kapal. Tajri, berlayar fil bahri, di laut, dengan nikmat Allah. Dengan nikmat Allah, kapal tu boleh berlayar di laut. Betul kan? Kalau tanpa nikmat Allah, kapal tu tak boleh berlayar. Sebab logiknya, apa saja barang yang berat kita letak dalam air, dia akan tenggelam. Kita campaklah besi ke apa ke, besi tu akan tenggelam. Tapi kapal tu lebih berat daripada besi. Tapi kenapa terapung? Sebab apa? Siapa tahu? Sebab dengan nikmat Allah. Allah tak nak bagi tenggelam. Apa faedahnya? Antara faedahnya ialah liyuriyakum, supaya Allah menunjuk kepada kamu min ayati, tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya bila naik kapal tu sepatutnya kita semakin rasa kebesaran Allah. Inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian itu pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah, tapi bukan untuk semua orang. Yang akan dapat kesan tanda kebesaran Allah pada kapal yang berlayar itu ialah hanya orang yang sentiasa sabar dan bersyukur. Wa iza ghasyahum. Okey. Dan apabila maujun ni mana? Ombak. Ombak yang besar menutupi mereka. Siapa ni? Orang-orang kafir yang berada dalam kapal. Kemudian bila datang ombak yang besar, ombak tu kazzulali, seperti awan. Seperti awan yang besar. Maka ketika itu, ni Allah nak begitu perangai manusia. Bila terdesak, da'awullah, mereka akan berdoa kepada Allah. Siapa yang akan berdoa kepada Allah ni? Siapa ni? Yang tak pernah solat, yang tak pernah sembah Allah, yang sentiasa sembah berhala. Tapi bila terdesak, dia terus berdoa pada siapa? Katalah dia sembah berhala 50 tahun. Bila terdesak, minit pertama je, kenapa dia tak terus berdoa pada patung tu? 50 tahun kamu sembah berhala, kenapa tiba-tiba berdoa pada Allah? Kenapa?
Tak, masa tu dia waras. Dia waras. Sebab kalau ada patung dalam kapal tu, dia akan campak patung tu. Sebab apa? Memberatkan kapal tu. Kan? Masa tu dia waras. Bila terdesak, manusia waras. Dan dia balik kepada Allah. Dan bukan setakat berdoa pada Allah saja, mukhlisina. Dia ikhlas. Apa makna ikhlas ni? Mana ketika ni orang kafir ni berdoa pada Allah, dia faham tak doa yang dia baca? Faham tak? Kedai amin je, seorang baca amin, amin kat belakang. Tak, semua faham. Mana mungkin kamu doa dengan ikhlas tapi kamu tak faham? Tak mungkin. Syarat nak ikhlas mesti faham. Bahkan kata ahli tafsir, antara doa orang kafir ketika ini dengan doa kita ketika lepas solat bersama imam, yang mana lebih ikhlas? Kenapa? Terdesak. Yang lepas solat tu terdesak tak? Tak. Amin, amin. Imam doa apa tak tahu. Kadang-kadang sambil ambil selipar, kadang-kadang sambil pegang telefon, amin, amin. Kan? Yang ni lagi ikhlas sebab terdesak. Okey. Lahuddin. Dan mereka yakin bagi Allah sahaja itu agama. Agama hanya bagi Allah. Okey? Allah selamat tak orang kafir ni? Sepatutnya Allah tak selamatkan pada muka, ya. Tapi tengok Allah kata apa? Falamma najahum, maka tatkala najahum, Allah selamatkan mereka daripada ombak yang besar tu, ilal bar, ke darat. Faminhum, maka sebahagian mereka muqtasid. Muqtasid ni ada yang beriman. Wama yajhadu biayatina, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali kullu khattarin kafur, kecuali orang yang sombong dan kufur kepada Allah. Mana sebahagian besar balik kufur seperti asal. Jadi Allah nak begitu, inilah penyakit manusia. Bila terdesak, dia akan berjanji apa saja. Itu orang kita suka bernazar kan. Bila sakit je bernazar, lepas sembuh ni saya akan puasa 3 hari turut-turut. Walaupun puasa ganti pun tak habis lagi tu. Lepas sakit ni, lepas sembuh ni, saya akan pergi umrah kan. Tapi bila Allah bagi sihat, jadi simple je. Berjanji itu sunat ke wajib? Sunat. Tunaikan janji, jangan cari penyakit lah. Jangan suka berjanji. Benda tu sunat. Tapi bila kamu berjanji, benda tu jadi jangan cari penyakit. Tahan diri, jangan berjanji. Kalau berjanji, jadi macam ni lah. Okey. Kafarah. Yalah, biasa tak boleh bernazar. Bukan tak boleh, kadang-kadang dia berat kan. Sebab dia yang cakap tu masa terdesak. Bila dah sihat, nak puasa apa ni, 3 hari dia tak makan kan. Okey, fantaqamna. Ini kemuncak. Bila Allah angkat azab mereka dan mereka tetap mungkin janji, mereka tetap tak beriman, ini kemuncak dia. Fantaqamna. Lalu kami intaqamna, sebenarnya makna dia dendam, balas dendam. Tapi itu bukan sifat Allah. Kami membalas. Kami membalas minhum, dari mereka. Fa'aghraqna, lalu kami tenggelamkan mereka fil yammi, dalam yammi, laut. The jam ni asal makna al-yamu ialah al-qasdu. Al-yamu makna dia al-qasdu. Sebab tu dalam surah Al-Ma'idah Allah kata bila kamu ketiadaan air, kamu nak berwuduk, Allah kata apa? Fatayammamu. Fatayammamu sa'idan
tayyibah. Bila kamu tak ada air, fatayammamu. Tayammamu daripada yam. Apa makna yam tadi? Al-qasdu, tuju. Jadi bila kamu tidak ada air, fatayammamu, maka tujulah kepada sa'idan, tanah tayyiban yang bersih. Ini ayat pasal tayammum. Jadi tayammum tu sebenarnya maknanya dia al-qasdu, tuju pada tanah yang bersih. Okey, di sini apa pula kaitan? Yamun ialah makna dia laut. Sebab laut ataupun air tempat tujuan manusia. Bila manusia ada masalah, dia cari air yang pertama kan. Sama ada air laut ke, air sungai ke. Jadi sebab itu yamu tu digunakan untuk laut. Sebab tempat tujuan manusia. Okey, kami tenggelamkan mereka dalam laut. Apa sebab? Disebabkan annahum, sesungguhnya mereka, kazzabu, mereka mendustakan. Biayatina, dengan ayat-ayat kami. Inilah punca segala masalah, iaitu mengingkari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ayat Allah ni ada dua bentuk kan. Pertama pada ayat pertama ialah kauniyah. Yang kedua syar'iyah. Okey, kauniyah ni macam mana? Kauniyah, kaun daripada apa-apa yang Allah ciptakan, daripada sebesar-besar langit sehinggalah sekecil-kecil zarah. Yang kedua syar'iyah, iaitu ayat yang menunjukkan syariat Allah, iaitu ayat Al-Quran. Yang ayat kita tadabbur ni dipanggil ayat syar'iyah. Okey, macam mana boleh dikatakan mendustakan ayat kauniyah? Macam mana orang tu dikatakan mendustakan ayat kauniyah? Contoh dia kata langit ni bukan dicipta oleh Allah, tapi semula jadi. Kalau berlaku ribut taufan, tsunami ke, dia kata ini fenomena alam. Itu kazzabu bi ayatina kauniyah. Bila banjir besar, dia kata apa? Sebab musim terkujur. Memang musim dia dah. Sebenarnya semua berlaku dengan izin Allah. Yang kedua, mendustakan ayat syar'iyah, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Macam mana boleh berlaku mendustakan ayat syar'iyah? Dia syarat nak dusta ayat syar'iyah ni ada syarat dia. Apa syarat dia? Dia kena faham dulu. Kalau tak faham, macam mana dia nak mengingkari kan? Jadi yang tak faham tu selamat tak? Ustaz, saya tak ingkar sebab saya tak faham pun. Selamat ke tak? Tak selamatlah, sebab kamu dicela oleh Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Okey. Jadi orang yang selalu tersinggung sebalik kejahilan tu macam mana? Kan orang selalu menggunakan kejahilannya tu tidak menjatuhkan. Jadi tak tahu tak apa. Orang suka cakap macam tu. Tak tahu tak apa. Banyak orang macam tu. Macam bila kita cakap kan, kita baru tegur, oh tak apa. Sebenarnya tak tahu tak apa. Okey. Tak tahu tak apa, itu kata dia lah. Tapi apa kata Al-Quran? Allah kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wajib kamu bertanya orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Bila tak tahu, wajib bertanya. Itu Al-Quran cakap. Yang kata tak apa tu kamu. Tak boleh pakai lah, sebab dia bukan hadis Nabi, bukan ayat Quran pun. Ayat Quran kata wajib bertanya bila tak tahu. Okey.
Dia kalau nak pergi Al-Ustaz, dia tahu jalan. Dia tanya tak? Jangan tanya, tak tahu tak apa, pergi je. Yang kedua, Nabi kata apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim dan muslimah. Tak ada alasan. Okey. Wa kanu, dan adalah mereka anha, darinya, ghafilin. Apa makna ghafilin? Orang yang apa maksud lalai di sini? Lalai itu daripada apa? Anha. Ha ni balik pada apa? Ayat. Jadi apa maksud lalai daripada ayat Quran? Termasuklah tak faham, tak tadabbur, tak ikut ajarannya. Jadi lalai ni ada dua. Satu ghaflah. Ghaflah daripada perkataan ghaflah. Pernah dengar tak ghaflah? Ghaflah jingga, ghaflatun. Orang utara ni ghaflah. Tapi dia bukan bahasa utara, ini bahasa Arab ni, ghaflah. Ghaflah ada dua. Satu daripada ahlul kufri. Yang kedua ahlul iman. Kalau ghaflah daripada ahli yang kufur, maka hukumnya kufurlah, hukumnya berdosa. Dia lupa pada ayat Allah, maknanya dia tak ikut ajaran Allah. Tapi ghaflah daripada orang yang beriman, maknanya dia terlupa. Itu tak dikira berdosa. Terlupa nak zikir pagi, berdosa tak? Terlupa nak solat subuh, berdosa tak? Terlupa. Dia biasanya kalau terlupa ni berapa kali dalam setahun? Kalau seminggu sekali terlupa tu bukan terlupa lah. Okey? Jadi ghaflah, kalau kita bagi orang beriman, terlupa tu biasa, diangkat. Nabi kata apa? Rufi'al al-qalam anin nisyan. Diangkat pena daripada lupa. Kalau kita terlupa, tak dikira sebagai dosa. Dan kita pun selalu berdoa pada Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Okey. Jadi dalam ayat ni surah Al-A'raf, Allah tak sebut detail bagaimana Allah turunkan azab kepada Firaun dan kaumnya, iaitu Allah tenggelamkan mereka. Detail Allah tak sebut. Yang detail Allah sebut dalam surah apa ni? Dalam surah Asy-Syu'ara. Cuba buka surah Asy-Syu'ara ayat 52. Kita ayat ni pendek-pendek, tapi cerita tu panjang lah. Kita tadabbur secara laju biar kita tahu yang Allah azabkan Firaun, Allah lemaskan mereka tu, Allah sebut detail juga dalam surah yang lain. Okey. Bermula daripada apa? Wa auhayna, kami wahyukan kepada Musa an asri bi'ibadi, agar keluar waktu malam. Asri itu keluar waktu malam. Ini perancangan Allah supaya apa? Supaya apa ni sebenar? Untuk lemaskan Firaun dan pengikut dia. Jadi Allah kata, Musa, wahai Musa, keluar dengan hamba-Ku iaitu Bani Israel di waktu malam. Dan innakum muttaba'un, kamu akan diikuti oleh Firaun dengan kaum dia. Fa arsala Firaun, maka Firaun mengantar fil madain hasyirin. Firaun panggil semua koncu-koncu dia untuk ikut bersama kejar Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa. Dalam tafsir dia kata sampai ratusan ribu. Tengok Allah nak binasakan semua. Perancangannya apa dia? Pergi ke laut. Dan Firaun panggil semua pengikut-pengikut dia. Inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Firaun kata apa pada Musa dan pengikut dia? Puak-puak ni kumpulan yang kecil, tak ada masalah.
Wa innahum lana laghaizun. Dan kata Firaun, sesungguhnya mereka ni, Musa dan pengikut dia, sangat-sangat kecil ni, syirzimatun. Kami sangat marah pada puak Musa ni, kepada Musa dan pengikut dia. Wa inna, dan sesungguhnya kami pasti, semua kami akan berjaga-jaga. Okey, fa akhrajnahum. Tengok lalu kami keluarkan mereka min jannatin wa uyun, daripada kebun-kebun dan tengok, Allah tak binasakan Firaun di tempat dia tinggal, di istana dia. Kenapa? Sebab Allah nak wariskan kemewahan Firaun kepada Bani Israel. Jadi kami bagi mereka keluar, kami keluarkan mereka daripada kebun-kebun dan mata air ataupun sungai-sungai. Wa kunuzin wa maqamin karim, dan mereka tinggal semua harta-harta kemewahan mereka. Wa kazalika wa awrasna, begitulah kami wariskan semua kekayaan kemewahan Firaun kepada tengok, ini juga boleh jadi sebagai bukti yang Nabi kata apa, siapa yang kejar akhirat, dunia akan ikut dia. Siapa yang cari dunia ni? Firaun. Siapa yang dapat dunia? Firaun. Tapi akhirnya Bani Israel cari tak dunia? Tak, bangsa yang hina. Tapi akhirnya mereka dapat mewarisi kekayaan Firaun. Fa'atba'uhum musyriqin, lalu Firaun dengan kaum dia mengikut Musa dan pengikutnya musyrikin. Musyrikin bila ni? Waktu syuruk. Falamma tara'a, maka tatkala tara'a jam'ani. Jama'an ni apa dia? Dua kumpulan. Kumpulan Firaun dengan kumpulan Nabi Musa bertembung. Bertembung. Qala ashabu Musa, berkatalah ashabu Musa, pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun. Mereka keluar tengah malam. Firaun keluar waktu syuruk kan. Tapi Firaun sempat kejar sampai ada kat belakang kan. Bila dah nampak Firaun dengan pengikut dia, apa kata pengikut Musa? Kami akan mudrakun, makna habislah kami. Kami akan ditangkap dan dibunuh. Apa kata Musa sebagai ketua? Kita kalau tentera Firaun ada ratusan ribu, depan pula laut. Lepas tu pengikut pula kata, ustaz, habislah kita. Kita sebagai ustaz, kita kata apa? Allah bersama kita. Allah bersama kita. Tapi kita bukan Nabi Musa. Apa kata Musa? Kalla. Sekali-kali tidak. Maksudnya kita tak akan ditangkap, kita tak akan dibunuh. Kenapa? Sebabnya apa? Inna ma'i, sesungguhnya bersama aku Rabbi sayahdin. Bersama aku ada Tuhan aku, dia akan tunjuk jalan keluar. Tengok, dia kata Rabbi, dia tak kata ma'i Allah. Beza tu. Beza tak? Rabbi dengan Allah. Dia tak kata ma'i Allah. Apa beza dia? Itu tadabbur. Setiap perkataan yang diguna ada maksud. Kenapa diguna perkataan Rabb? Sebab yang boleh selamatkan aku daripada Firaun, daripada laut apa semua, pastilah pencipta segala-gala, iaitu Rabb, bukan Allah. Allah makna dia Tuhan yang disembah. Tapi kalau Rabb, dia pencipta langit, dia pencipta laut, dia pencipta Firaun, dia boleh selamatkan aku. Dan dia tak kata ma'ana, inna ma'ana, sesungguhnya bersama kami Tuhan aku akan bagi jalan keluar. Kenapa dia tak kata ma'ana? Kita ingat tak kisah Nabi dengan Abu Bakar dalam gua? Apa kata Nabi? Bila Abu Bakar dah macam risau, la tahzan, la tahzan, innallaha ma'ana. Nah kan? Nabi tak kata innallaha ma'i, bersama aku. Kenapa ketika Nabi Muhammad berkata ma'ana, ketika Musa kata ma'i? Perasan tak masa khatam berkali-kali? Dia kekuatan iman Abu Bakar tu seolah-olah
Dia sebenar Abu Bakar yakin tak Allah akan lindungi mereka? Yakin. Tapi pengikut Musa yakin tak Allah akan lindungi mereka? Tak. Yang yakin siapa? Musa seorang aja sebab tu bersama aku. Kamu tak percaya kan? Bersama aku. Faham tak? Saya ni akan tunjuk jalan keluar. Masa tu Musa terfikir tak bagaimana dia boleh keluar daripada kepungan Firaun dengan laut tu? Tapi kenapa dia yakin? Dia kalau dia mula bertanya macam mana, dia tak yakin itu. Dia tak yakin. Macam mana Allah nak jadikan, itu mana tak yakin. Kalau orang yakin, dia tak akan berfikir macam tu. Sebab apa? Sebab Allah Maha berkuasa buat apa saja, kun fayakun. Batu orang beriman, bila dia yakin pada Allah, hidupnya sentiasa tenang je. Tak ada masalah. Masalah bersama baginya kecil. Okey, kemudian kami wahyukan kepada Musa, anidrib, pukullah bi'asaka dengan tongkat engkau laut. Masuk akal tak? Nak selamatkan diri, ambil tongkat pukul laut. Kalau tongkat pukul laut, apa jadi pada laut tu? Terpercik kan? Kenapa Allah tak cakap pada Musa, okey, tunggu, aku jadikan laut ni lebuh raya tanpa kamu perlu pukul dengan tongkat. Kenapa? Usaha. Ini menunjukkan apa ni? Usaha bukan mesti dapat hasil, tapi usaha adalah satu kewajipan. Kalau ikut logik tak dengan usaha pukul tongkat laut terbelah? Tak masuk akal. Menunjukkan kita hanya wajib berusaha. Begitu juga kisah Maryam. Bila dia sedang sarap mengandung kan, dia nak makan, dia lapar, Allah suruh apa? Allah boleh tak gugurkan buah tanpa digoncang pokok? Boleh tak? Dan dengan kudrat seorang wanita yang sarap mengandung, goncang pokok kurma, agak-agak gugur tak buah? Tak masuk akal. Tapi Allah suruh juga. Kenapa? Allah nak bagi tahu kaedah dalam Islam, wajib usaha. Tapi bukan dengan sebab usaha kamu dapat hasil. Betul? Pukul je. Laut, famfalak. Maka, laut terbelah. Fakana, maka setiap belahan itu, kullu firqin. Setiap belahan itu, kataudil azim. Seperti gunung yang besar. Berapa jalur? Berapa lorong? 12. Ada tol tak? Tak ada tol. Tak ada tol. Kita buat lebuh raya berapa tahun nak boleh siap. Lepas tu kena bayar tol. Lepas tu jam lagi tak? Ustaz, macam kalau orang cakap, katakanlah kita sedekah, dengan asbab sedekah tu kita dapat lagi banyak rezeki dari segi harta. Apa hukum cakap macam tu? Apa hukum dia sedekah tujuan untuk dapat rezeki yang lebih banyak? Pertama, tidak ada dalil. Tidak ada dalil kita sedekah dapat rezeki yang lebih banyak. Tak ada dalil. Yang ada dalil apa dia? Yang dapat rezeki tak disangka ni, apa dia? Taqwa. Apa dia? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Dengan takwa kamu dapat rezeki tak disangka. Tak ada ayat, tak ada hadis. Dengan sedekah kamu dapat rezeki tambah. Satu. Yang kedua, kalau siapa yang bersedekah untuk dapat rezeki di dunia, dia adalah orang yang sangat sempit dan sangat pendek matlamat hidup dia. Dia kalau sedekah satu, Allah bagi berapa? 700. Tapi di mana? Jadi dengan bandingan upah yang Allah nak bagi di akhirat, kamu lebih tamak dengan balasan di dunia. Mana kamu hanya, pemikiran kamu terlalu sempit. Bila kita bersedekah, haraplah ganjaran yang lebih besar dan kekal di akhirat. Betul tak? Okey. Last sekali. Tak, ayat bawah ni. Oh, kena keluar dulu. Okey, wa azlafna sammal akharin. Apa maksud?
Dah Musa dah masuk laut, kami dekatkan yang lain. Yang lain siapa ni? Firaun. Allah nak bagi dia masuk semua sekali. Jangan seorang pun terlepas. Wa anjayna, kemudian kami selamatkan Musa. Bila Musa dah melepasi laut, kami selamatkan Musa wa man ma'ahu ajmain. Semuanya selamat. Semua kemudian aghraqnal akharin. Setelah Musa dah selamat dan Firaun pengikut dia semua dah masuk laut, kami tenggelamkan, lemaskan. Ini kemuncak setelah Allah bagi berapa kali azab ataupun amaran. Jadi zalim tak Allah? Tak. Jadi pengajaran yang paling besar ni apa dia? Kenapa Allah azab Firaun dengan kaum dia? Walaupun ada kerajaan, ada kuasa, ada tentera yang hebat, apa punca dia? Sebab tak beriman kepada Allah dan menolak Nabi Musa AS. Jadi saya nak nasihatkan diri saya dah semualah. Jangan tolak apa yang datang daripada Al-Quran dan jangan tolak apa yang datang daripada sunnah Nabi. Mereka bukan tolak amalan orang ramai ni, tolak Nabi Musa. Habis Allah binasakan mereka. Last sekali cuba buka surah ni. Surah An-Nur ayat 61. Surah An-Nur ayat 61. Ini 51. Bukan. Ni. Bawah sikit. 62 kot. Silap ni. Okey. 62. 63, sorry. 63. Okey. Dengar, Allah bagi amaran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La taj'alu. Jangan kamu jadikan doa ar-rasul. Doa rasul bainakum, di antara kamu, kadu'ai ba'dikum ba'da, seperti doa sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Apa maksud? Ada dua maksud. Pertama, jangan kamu anggap doa Nabi ke atas kamu tu sama dengan doa orang lain ke atas kamu. Doa Nabi pasti berbeza. Doa Nabi mustajab. Bila Nabi doa, mustajab. Jadi jangan pandai enteng pada doa Nabi. Itu satu. Yang kedua, jangan kamu panggil Rasulullah sebagaimana kamu panggil orang lain. Kamu panggil kawan kamu Muhammad, jangan panggil ya Muhammad. Kamu panggil suami kamu siapa? Abang. Ataupun abai kan? Jangan. Aisyah pun tak boleh panggil ya Muhammad ataupun ya Habibi, tak boleh. Kena panggil apa? Atau ya Nabi Allah. Sebab ada kedudukan dia sangat tinggi dan mulia. Kemudian qad ya'lamu. Ini Allah nak beritahu apa ni? Allah nak mencela siapa yang merendahkan Nabi walaupun dengan hanya panggilan saja. Qad ya'lamu Allah, sesungguhnya Allah mengetahui allazina yatasallaluna minkum liwaza. Ini cerita pasal orang munafik. Bila duduk dalam majlis Nabi, Nabi bila bercakap, Nabi cakap pasal apa? Pasal Quran, pasal hadis kan? Tapi ada orang munafik tak suka pada apa yang Nabi cakap. Bila mereka tak suka, munafik kan dia nak tunjuk dia Islam. Maka dia tak suka, dia nak keluar daripada majlis Nabi. Cara nak keluar macam mana? Cara dia nak keluar supaya Nabi tak perasan. Ani yatasallaluna minkum liwaza. Dia menyusup, berlindung di sebalik orang, dia pun keluar. Sebab apa? Sebab tak suka pada Nabi, tak suka pada apa yang Nabi cakap. Maka Allah bagi amaran, falyahzar. Maka jaga-jaga. Siapa? Allazina yukhalifuna, orang-orang yang menyanggahi ataupun menyalahi an amrihi, daripada perintah Rasulullah. Jaga-jaga mereka ni. Jaga daripada apa? Antusibahum, akan menimpa mereka fitnah. Fitnah ni adalah azab. Ini kat dunia, fitnah azab kat dunia.
au yusibahum azabun alim, ataupun menimpa mereka di akhirat azab yang pedih. Jadi Allah bagi amaran keras. Kalau kat dunia kamu akan ditimpa musibah, azab. Apa sebab? Apa sebab? Tak ikut Nabi. Apa sebab tak suka ni? Bila kita baca hadis Bukhari, dia tak nak. Bila baca yang guru-guru dia, okey. Ada tak? Ada. Ya, termasuklah. Bila baca ya daripada Nabi, dia tak suka, dia tak nak dengar. Ini bapak lain ni. Allah kata jaga-jaga kamu akan ditimpa musibah. Dan sekarang kalau kita tengok banyak tak musibah berlaku. Lepas satu. Baru ni tak selesai lagi kan, wanita yang buat komedi hina Islam kan. Lepas tu ada satu lagi yang minta buka botol arak kan. Lepas tu yang terbaru pula, lepas satu. Sebenarnya itu juga adalah bentuk fitnah musibah. Sebab apa? Orang politik berebut nak dapat kuasa. Bukan Cina dengan Cina, bukan India dengan India, tapi Melayu sama Melayu. Lepas tu orang agamawan pula bergaduh sama sendiri. Yang jahil tu terbiar, betul tak? Jadi akhirnya orang permainkan agama. Bukan salah mereka. Kesalahan yang paling besar ialah terletak pada orang agama ni. Jadi kewajipan kita sampaikan apa yang Allah sampaikan, sampaikan apa yang Nabi sampaikan, supaya apa? Supaya nampak Islam tu cantik, indah, akhlak orang Islam cantik. Jadi orang pun nak maki pun fikir 10 kali. Betul tak? Tapi kalau tengok Islam pun memang buruk, mudah tak dia nak maki? Aku dah lama menderita, tak ada siapa tanya khabar pun, tak ada siapa yang bantu aku pun. Betul tak? Okey, jadi ayat ni Allah nak bagi amaran keras kepada siapa yang menyalahi apa yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Okey, cukup kan? Okey, saya nak baca satu hadis ataupun dua hadis daripada kitab Syarah Bulughul Maram, dalam kitab solat. Saya tak tahu kita baca bab 7 belum baca lagi. Okey, babul masajid, bab menyatakan masjid, rumah Allah. Definisi masjid. Perkataan masjid berasal daripada perkataan Arab masjid ataupun masjid. Dari sudut bahasa, masjid ialah tempat, nama tempat, isim makan, yang berarti tempat sujud. Berasaskan pengertian daripada sudut bahasa ini, perkataan tersebut digunakan sebagai nama tempat untuk umat Islam melakukan ibadat solat. Hal ini disebabkan antara perbuatan utama yang terdapat dalam ibadat solat adalah sujud. Dalam Islam, perkataan masjid juga digunakan untuk tempat sujud, termasuk tanah lapang dan sebagainya. Dia masjid ni tempat solat ke tempat sujud? Tempat solat kan? Sepatutnya kalau dari segi bahasa namanya apa? Musallah, bukan masjid. Tapi kenapa tempat solat dinamakan tempat sujud? Tapi dalam solat ada rokok, kenapa tak namakan markah, tempat rokok? Itu ada isyarat. Allah nak beritahu dalam solat, perbuatan yang paling menunjukkan hamba tu adalah hamba kepada Allah. Apa perbuatannya? Sujud. Jadi sebagai satu isyarat, kalau betul kamu hamba kepada Allah, Allah kata apa sekalipun buat, termasuklah perbuatan muka yang paling mulia, letak tempat yang paling kotor, buat. Sebab siapa yang suruh? Allah. Mana di luar solat, benda yang kecil kena tunduklah, benda yang besar pun kamu tunduk, iaitu muka. Kalau kita solat Masjidil Haram,
Kadang-kadang kita solat di luar masjid kan, kadang-kadang tepi longkang, kita sujud tak? Betul tak? Tapi kalau bos kita ke ketua kita suruh, kita sujud tak? Bukan tepi longkang, atas sejadah pun tak sujud. Sebab yang surah adalah makhluk. Jadi Allah nak bagi isyarat, kalau begitu sekali kamu sujud pada Allah, maka perintah-perintah Allah yang lain, sunnah-sunnah Nabi yang lain, tunduklah. Jangan berpura-pura sujud depan Allah, tapi di luar solat, dalam kehidupan kamu bangkang, kamu ingkar perintah Allah dan Rasul. Itu dia panggil apa tu? Hipokrit kan? Hipokrit. Ramai tak orang hipokrit sekarang? Nampak sujud tu macam hebat sangat. Oh, cintanya pada Allah. Sampai masjid darah atas longkang pada sujud. Tapi bila balik Malaysia, banyak dia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tempat sujud adalah tempat yang paling terbaik untuk kita berdoa kepada Allah. Kan? Nabi kata apa? Aqrabul abdi ilallah wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a fihi. Sedekat-dekat hamba kepada Allah ialah ketika dia sujud, maka perbanyakkan doa ketika sujud. Okey, kemudian masjid juga digunakan untuk bukan bangunan yang ada bangunan saja, tapi juga tanah lapang. Contoh, Nabi sebut dalam satu hadis, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi. Nabi kata bumi dijadikan untukku sebagai masjid, walaupun dia tidak ada bangunan, dan suci lagi menyucikan. Sebab itulah kelebihan umat Nabi Muhammad berbanding dengan umat para Nabi dahulu, salah satunya apa? Kalau umat Nabi-Nabi dahulu, dia tak boleh solat sebarangan. Dia mesti solat di tempat khas ibadat. Macam orang Kristian sekarang pun sama kan? Orang India ke apa ke China, tempat ibadat dia tempat khas. Dia tak boleh ibadat sebarangan. Tapi kita, mana-mana boleh. Itu pun tak solat juga. Sujud pula berarti tunduk dan patuh dalam kategorinya yang tinggi, sehingga sampai ke tahap pengabdian. Oleh sebab itu, solat disebut sebagai ibadah, iaitu suatu cara tertentu yang melambangkan kepatuhan dan pengabdian seseorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun peranan masjid bukan saja untuk ibadat solat. Masjid bukan tempat ibadat sahaja, tapi lebih luas daripada itu. Sehubungan itu, masjid membawa pengertian sebagai tempat umat Islam melakukan aktiviti ataupun amalan yang melambangkan kepatuhan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pengertian lain, masjid adalah lambang kepada kepatuhan dan pengabdian umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu zaman Nabi masjid ni bukan tempat solat, bukan tempat tazkirah, bukan tempat mengajar saja, tapi tempat perbincangan untuk Nabi putuskan nak berperang ke tak. Kalau nak berperang di mana? Macam mana cara dia? Semua Nabi putuskan dalam masjid. Bahkan kalau ada orang kafir yang ditawan, antara tempat Nabi ikat orang kafir itu di mana? Dalam masjid. Dengan sebab itu, orang kafir tengok akhlak orang Islam. Cantik, tersusun, teratur kan. Santuni orang kafir, walaupun orang kafir, akhirnya dia memeluk Islam. Okey. Apa dia? Jadi soalannya? Kenyataan. Okey, cukup setakat ni insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi malam ni, kelas bahasa Arab insyaAllah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم